Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, DUN Sarawak akhirnya terbubar PRN dalam 60 hari dari Info Rakyat. Berita sepenuhnya. Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12 yang tertangguh akibat proklamasi darurat mesti diadakan dalam tempo 60 hari dari tarik ordinan darurat dibatalkan pada 21 Julai lalu. Ini bermakna PRN Sarawak ke-12 perlu diadakan sebelum 18 September depan. Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof berkata, PRN itu antara kesan utama kepada pembatalan 6 ordinan darurat yang dibuat oleh Kabinet. Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak perlu diisytiharkan terbubar kerana tamat tempo 5 tahun. PRN Sarawak ke-12 perlu dilaksanakan dalam tempo 60 hari dari tarik ordinan tidak lagi berkuat kuasa, katanya dalam satu kenyataan hari ini. DUN Sarawak sepatutnya dibubarkan pada 7 Jun lalu, namun proses itu tidak dapat dilaksanakan kerana tertakluk kepada ordinan darurat Kuasa Perlu 2021. Berikutan itu, semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sarawak kekal sehingga DUN dibubarkan mengikut perkara 18 dalam kurungan 1 Perlembagaan Negeri Sarawak. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Abang Openg awal bulan ini berkata, kerajaan negeri belum membincangkan tarikh sesuai mengadakan PRN Sarawak ke-12, walaupun separuh iaitu 1.3 juta rakyatnya sudah mendapat vaksin COVID-19. Abang Johari berkata pihaknya mahu memberi tumpuan terhadap usaha melengkapkan vaksin kepada 2.08 juta rakyat yang layak. Sementara itu Muhammad Fathi berkata, semua kerusi parlimen dan DUN yang kosong dalam tempo proklamasi darurat seperti DUN Melur di Kelantan perlu diisi melalui pilihan raya kecil PRK juga dalam tempo 60 hari ordinan darurat tidak lagi berkuat kuasa. Jika darurat khusus untuk Parlimen Batu Sapi, Parlimen Gerik dan DUN Bugaya juga ditamatkan, PRK untuk kerusi-kerusi berkenan perlu dilaksanakan, katanya. Beberapa pilihan raya kecil juga mesti diadakan 60 hari selepas ordinan darurat tidak lagi berkuat kuasa. Beliau berkata pembatalan ordinan darurat juga boleh membuka laluan kepada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 sekiranya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat sokongan untuk kelulusan belanjawan 2022 atau kalah dalam apa-apa pengundian di Dewan Rakyat yang boleh ditafsirkan sebagai hilang kepercayaan ahli Dewan. Katanya berdasarkan perkara 40 dalam kurungan 3, jika tiada calon lain yang layak dilantik Perdana Menteri, yang di Pertuan Agong boleh membubarkan Parlimen atas kehendak Perdana Menteri. Dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Parlimen, PRU 15 perlu dilaksanakan di seluruh negara, katanya. Dalam aspek penguatkuasaan, beliau berkata kadar denda yang tinggi bagi kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 yang dipindah melalui ordinan darurat dengan sendirinya terbatal dan kadar denda asal yang lebih rendah perlu dikuatkuasakan. Kita doakan agar perkembangan yang berlaku ini tidak menjejaskan usaha yang sedang dilaksanakan bagi menghadapi wabak COVID-19. Semoga Allah kurniakan jalan keluar yang terbaik kepada kita semua dalam menghadapi dugaan yang besar ini, katanya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan hari ini mengumumkan kerajaan tidak akan menasihati yang di Pertuan Agong untuk menyambung proklamasi darurat yang akan tamat pada 1 Ogos ini. Katanya berdasarkan perkara 150 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, semua ordinan yang dibuat sepanjang tempo proklamasi darurat turut dibatalkan dan kerajaan menarik balik ordinan berkenan pada 21 Julai lalu. Berita penuh dari bh.com dipetik dari Info Rakyat. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.